Alhamdulillah, kita kembali lagi Rampai Pagi dan kami akan membawakan bis kita semua segmen motivasi penjawat awam. Dan hari ini topik yang akan kita bincangkan, tadi akan membincangkan mengenai dengan telinga prihatin di tempat kerja. Apakah maksud sebenarnya telinga yang prihatin ini? Dan akan sama-sama membincangkan perkara ini dengan seorang narasumber yang telah pun kita jemput ke studio ni, Hania. Ya, bersama dengan tetamu kita pada hari ini, Puan Siti Suriah binti Haji Abdul Kadir, seorang pegawai latihan dari Institut Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Selamat pagi, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Puan? Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Sebelum kita ini berbicara mengenai dengan topik kita ini pada hari ini, mungkin kita ini berkenalan terlebih dahulu. Ni orang kalau indah kenal maka tidak cinta. Jadi ingin mengetahui peranan Puan sebagai seorang pegawai latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi telah menjemput saya pada pagi ini untuk membincangkan tajuk kita pada hari ini iaitu telinga prihatin. Ya. Jadi menjawab persoalan Puan apakah peranan saya di Institut Perkhidmatan Awam, peranan utama kami adalah untuk menyampaikan kursus ataupun bengkel ataupun secara keseluruhan adalah ilmu untuk perkhidmatan awam. Peranan yang seterusnya adalah kami merancang dan menyelaras kursus-kursus yang telah dirancang dalam sepanjang setahun itu yang bersesuaian untuk penjawat awam kita, perkhidmatan awam kita. Alhamdulillah. Itulah di antara pengenalan kita ni dengan narasumber yang telah pun dijemput ke studio hari ini ada penonton yang mulia Siti Suriah Haji Abdul Kadir merupakan seorang pegawai latihan di Institut Perkhidmatan Awam. Dan jadi peranannya seperti yang diberikan tadi dalam sama-sama memberikan latihan kepada penjawat awam dan sebagainya. Kalau tadi boleh berbalik Puan mengenai dengan topik kita ni hari ini. Telinga prihatin di tempat kerja. Kalau boleh diberikan peluang pada pihak Puan untuk sebagai mukadimah untuk menerangkan apakah dimaksudkan dengan telinga prihatin ini, Puan? Telinga prihatin ya. Baiklah, kita mungkin lihat dari sisi telinga dahulu. Kalau bila disebut tentang telinga ini, yang paling dekat, yang paling utama ialah mendengar. Mendengar itu luas mendengar permasalahan orang, mendengar perceritaan orang, mendengar kisah-kisah, apa jua yang kita dengar. Baiklah, tapi dalam konteks ini kita terhadkan kepada mendengar permasalahan orang. Dan bila ia digabung dengan perkataan prihatin, perlulah ia diselitkan dengan sikap prihatin dan keinginan ingin membantu. Dan bila kedua-duanya digabungkan, maka ia menjadi positif. Bukan sekadar mendengar permasalahan orang bersahaja saja. Jadi ia adalah konsep ingin membantu, menyalurkan bantuan. Dalam masa yang sama perlu kita sedar pada zaman ini, pada masa ini tidak dapat dinafikan di kalangan kita sama ada dalam konteks keluarga, dalam konteks sekolah, dalam konteks masyarakat, apatah lagi konteks di tempat kerja, memang ada di kalangan kita yang sedang menghadapi masalah. Betul? Jadi permasalahan itu yang cuba kita bantu. Baiklah, malahan dalam di tempat kerja ataupun mana-mana ada istilah invisible wound. Invisible wound ini merujuk kepada sakit ataupun luka yang tidak dapat dilihat. Kalau sakit di tangan dapat kita lihat, sakit di bahu dapat kita lihat. Tapi kalau invisible wound, sakit pada perasaan, emosi kita dan mental kita. Contohnya banyak yang berhadapan dengan depresi, tekanan mental, tekanan emosi. Banyak yang berhadapan dengan anxiety, dengan burnout, keletihan yang melampau. Inilah invisible wound yang ingin kita bantu di tempat kerja. Jadi dengan adanya telinga prihatin, kita memberi perhatian, kita memberi bantuan kepada yang memerlukan dengan menerapkan asas kemahiran kaunseling di tempat kerja. Jadi ingin diketahui juga ni, apakah sebenarnya kepentingan telinga prihatin ini di dalam konteks di tempat kerja khususnya? Okey, baiklah, menjawab persoalan Puan tu tadi. Sebelum itu, pertama-tama sekali perlu kita faham matlamat dan tujuan asal idea mewujudkan telinga prihatin di tempat kerja ini. Dengan caranya melengkapkan warga kerja kita dengan asas kemahiran kaunseling.
prinsip asasnya adalah untuk menyediakan helping hands. Ya. Kalau ditransliterasikan ia sebagai tangan membantu, tapi helping hands ini kita memberi bantuan kepada tenaga kerja, warga kerja kita di tempat kerja masing-masing jika mereka memerlukan bantuan. Jika mereka sedang menghadapi permasalahan dan permasalahan itu ditangani dari tahap awal lagi. Ya. Jangan sampai permasalahan itu sudah besar dan ia mengganggu produktiviti warga kerja tersebut lalu kita hukum. Jadi dari awal lagi kita berikan, kita tanaikan, kita wujudkan telinga prihatin di tempat kerja ini. Sama-sama kita bantu, sama-sama kita ni memedulikan warga kerja kita ni. Jangan sampai ada yang berfikir itu masalah kita, bukan masalah saya. Walhal dalam agama kita sendiri, agama Islam sangat menyarankan kita ni untuk bantu-membantu ini. Ya. Saya petik sedikit dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa. Dari ayat itu tadi jelas nampak yang Allah telah menyarankan kepada kita, menasihati kita untuk sentiasa tolong-menolong, apatah lagi kepada warga kerja yang sedang berhadapan dengan masalah. Dan seterusnya perlu kita sedar tempat kerja adalah rumah kedua kita. Betul? Betul. Sebab sekurang-kurangnya 7 jam kita berada di tempat kerja. Malahan lebih, ada yang lebih. Ada yang sampai ke 9 jam. Jadi hampir-hampir 1/3 daripada kehidupan kita seharian kita habiskan di tempat kerja. Jadi penting untuk kita wujudkan di tempat kerja itu persekitaran yang positif. Dengan adanya warga kerja lain yang tolong-menolong, bantu-membantu dalam meringankan permasalahan kita ataupun menyelesaikan permasalahan. Ya. Alhamdulillah. Kalau tadi boleh ambil sedikit apa yang dikongsikan oleh Puan tadi. Memang tepat, rasanya topik ini memang bertepatan sekali untuk dibincangkan hari ini Puan. Bersempena juga kalau kita ni lihat dari segi kempen-kempen yang dianjurkan oleh Kementerian Kesihatan. Contohnya saja menjadikan rakyat Brunei sebagai satu rakyat yang prihatin, di mana tani harus kalau ada masalah tanya, dengar dan hulurkan bantuan. Dan kalau kita lihat juga dalam situasi keadaan konteks pada masa ini, kalau dulu kebanyakan kita ni merasakan kesukaran dalam tadi mengadapt dalam kehidupan normal baharu, ya, bekerja dari rumah dan sebagainya. Sekarang tadi berbalik semula bertugas di office dan sebagainya. Itu juga merupakan sesuatu yang boleh menimbulkan mungkin masalah kepada setengah individu dari segi anxiety-nya ataupun creates depression dan sebagainya. Jadi amat penting untuk tadi sama-sama mendengar dan menghulurkan bantuan. Tapi kalau tadi lihat dari segi menghulurkan bantuan, ini rasanya mungkin setengah orang merasa kurang selesa apabila akan menghulurkan bantuan dari segi macam, bolehkah kalau aku mendengar sekarang apa yang akan ku lakukan, apa yang harus ada pada diriku ni. Kalau ia bercerita dengan masalahnya sekarang, apa tu, apa yang akan ku buat, tahu kena aku macam akan ku buat. Jadi kalau boleh tanyakan pada pihak Puan, dari segi kalau kita ni takkan menjadi telinga prihatin di tempat kerja, apa dia kemahiran sebenarnya yang tadi perlukan. Tadi ada Puan menyebut mengenai dengan kaunseling barangkali ya. Kalau tadi lihat dari segi kemahiran kaunseling asas sebagai penjawat awam ataupun kita ni sebagai rakyat Brunei sahaja yang punya kenalan, yang mengalami masalah dan sebagainya, apa kemahiran asas yang perlu ada? Okey, alhamdulillah. Sedikit sebanyak tadi sebelum tadi kita ada berbincang, bercerita dengan satu kemahiran, iaitu kemahiran mendengar. Malahan kemahiran ini adalah kemahiran yang besar dalam satu kaunseling itu. Bila ada kita ni berhadapan dengan seseorang yang meluahkan cerita ataupun permasalahannya, kita lebih menggunakan kemahiran ini, berbanding bercakap. Kita dengar, kita beri perhatian dan cuba fahami apa yang ingin disampaikannya. Jadi mendengar ini bukan sekadar mendengar pada perkataannya yang verbal, tetapi juga yang bukan verbal. Okey. Kemahiran yang kedua yang tidak kurang pentingnya adalah kemahiran berempati. Kemahiran berempati ini bukan sekadar macam simpati. Kalau simpati kita rasa kasihan dengan seseorang sudah memadai. Tapi empati ini ia lebih dalam. Ia adalah perasaan kebolehan seseorang itu memahami perasaan seseorang itu dan emosinya pada saat itu
sehingga kan ia benar-benar rasa dibantu, Ya. ditolong dari aspek mental, dari aspek emosi, dari aspek rohani dan jasmani, bukan sekadar fizikal sahaja. Dan kemahiran yang ketiga, Indah juga dapat kita nafikan, orang itu akan terus-terus datang menceritakan permasalahan. Perlu juga kita tanyakan. Kadang-kadang kita lupa akan the power of questioning. Jadi kemahiran ketiga adalah kemahiran mengajukan soalan. Ya. Kadang-kadang kita bertanya saja apa khabar kita, menunjukkan kita mengambil berat ataupun sudah cukup untuk yang membuka cerita. Ya. Jadi kemahiran mengajukan soalan ini mengajak seseorang itu untuk membuka cerita, menceritakan lebih lanjut, dan kadang-kadang ada sehingga ke tahap merungkai permasalahan atau ke akar permasalahan. Dan yang terakhir adalah kemahiran konfrontasi. Ya. Konfrontasi perlu disampaikan dengan tona yang lembut, bukan yang kasar. Ia adalah sebenarnya mengajak seseorang itu untuk mengenal pasti jika ada percanggahan maklumat yang telah disampaikannya. Adakah ia bentuk helah, bentuk alasan ataupun yang kita panggilkan sebagai defense mechanism, dan ia sebenarnya mengajak kepada seseorang itu untuk berfikir secara rasional. Adakah rasional cara berfikirnya, adakah rasional tindakannya sebelum ini dan keputusannya seterusnya. Saya sebenarnya Puan amat tertarik apabila Puan bercerita mengenai dengan salah satu kemahiran yang penting ialah kemahiran mendengar. Jadi terus teringat perbezaan di antara listening dan hearing. Terdapat perbezaan apabila tadi melakukan listening, tadi mendengar kepada bukan hanya perkataan yang diluahkan, verbal tetapi juga non-verbal. Kalau kita melihat dari segi teorinya pun, depends teori mana yang dipakai, ada je kebanyakannya rata-rata menunjukkan dalam satu komunikasi itu 92% adalah non-verbal berbanding daripada apa yang diluahkan. Jadi menunjukkan kepentingan kemahiran berkomunikasi sebenarnya di sini Puan. Tepat sekali. Dan dalam non-verbal itu kadang-kadang boleh dilihat warning signs yang menunjukkan di mana rupanya rakan sebaya kita ni, rakan setugas kita ni itu adalah mengalami permasalahan. Jadi yang ingin diketahui juga ni Puan, kadang-kadang yang ingin meluahkan perasaan mereka ini mungkin kadang-kadang ada rasa kurang percaya kerana apa yang terjadi apabila mereka meluahkan siapa yang mendengar ini kurang etikanya. Bukan sahaja didengar. Mula-mula didengarnya memang, tapi dijadikan bahan tak pula. Untuk Bahan bercerita. membawang. Itulah sebenarnya telinga yang mungkin kurang prihatin. Macik-macik bawang. Itulah yang ingin Ketani pelajari. Apakah sebenarnya etika-etika di dalam Ketani menjadi seorang yang mendengar permasalahan rakan setugas Ketani untuk sama-sama mengamalkan telinga prihatin ini. Ya, betul tu Puan. Memang ada etika dan seharusnya etika itu dilaksanakan, dipraktikkan. Bahkan sebolehnya etika ini bukan saja dipraktikkan di dalam sesi kita ni berbual dengan rakan yang mengongsikan permasalahan, tapi secara kehidupan kita ni seharian. Puan telah menyatakan tadi etika yang jadi bahan bualan ni sebenarnya dalam kita ni mendengar permasalahan orang, bila orang mengamanahkan kita ni dengan permasalahannya, dengan privasinya, apatah lagi yang melibatkan aibnya, perlu kita jaga etika, iaitu etika kerahsiaan. Okay? Bila kita ni tulus untuk membantu, berbalik kepada tajuk kita pada pagi ini, telinga prihatin. Jika benar niat kita ni ingin membantu, tidak mungkin kita ni akan membahankan cerita itu disampaikan kepada orang lain. Betul? Ya. Okey. Jadi etika yang paling utama menjaga kerahsiaan. Walau apapun konteksnya, perlu kita ni jaga rahsia itu sebagai satu tanggungjawab kita ni. Dan mungkin saya ingin tambah, kalau kita ni menghormati seseorang itu, kita ni akan menghormati dia punya privasi. Jadi jaga rahsia. Bercakap mengenai dengan penjagaan rahsia ni Puan, kalau tadi confronted by situation bercerita, rakan tu bercerita mengenai satu rahsia yang rasanya boleh membahayakan diri orang yang bercerita. Jadi di mana sukat-sukat kita ni tu Puan untuk tadi akan terus mengekalkan itu sebagai satu rahsia ataupun mungkin ada tindakan selanjutnya. Okey. Dalam kita ni menjaga kerahsiaan ini perlu juga kita menjaga keselamatan diri. Jika ia melibatkan mengancam nyawa seseorang,
maka perlu kita laporkan kepada pihak-pihak yang tertentu. Selagi mana ia selamat untuk disimpan, kita simpan. Tapi jika ia mengganggu sudah sampai ke tahap mengancam nyawa seseorang, sama ada mengancam nyawa seseorang yang sedang bercerita itu ataupun orang lain, maka ia perlu disampaikan ke pihak berkuasa. Ya. Kalau tadi boleh tanyakan berikutnya kepada kita, kalau sudah ada kemahiran dari segi kaunseling tempat kerja, apakah dia kesan positif yang dapat diperolehi? Ya. Alhamdulillah, jika sekiranya kita membudayakan telinga prihatin ini, insya-Allah impak positifnya, implikasi positifnya bukan sekadar kepada individu tersebut tetapi kepada organisasi. Dan bahkan impaknya tersebut bukan sekadar pada jangka masa pendek tapi juga masa jangka panjang. Okey, mungkin dari tahap individu permasalahan itu mungkin berkurangan ataupun dapat dibantu. Tapi lebih luas lagi, ia akan dapat meningkatkan kesihatan mental bagi warga kerja di tempat kerja tersebut. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain di kalangan warga kerja agar komunikasi antara satu sama lain itu menjadi lebih baik dan kerjasama mereka juga menjadi lebih baik. Dan yang seterusnya, di tahap organisasi, apabila warga kerja kita ni sehat, bukan sekadar fizikalnya sehat tapi mentalnya sehat, emosinya sehat, mereka akan lebih produktif. Jadi organisasi itu pun bergerak lebih efisien, lebih produktif dan dapat mencapai wawasan ataupun misi dan visi bagi organisasi tersebut. Oleh itu perlu kita lihat inisiatif ini bukan sekadar pembaikan ataupun sebagai membantu antara satu sama lain, tapi ia adalah inisiatif yang baik bagi individu dan juga organisasi dalam sama-sama mewujudkan warga kerja yang sihat mental, fizikal, emosi, rohani dan jasmani. Dan itulah dari sini dapat kita saksikan kepentingannya dalam menjaga kesihatan bukan saja fizikal tapi juga mental diri sendiri dan juga orang sekeliling kita ni, kerana ianya memberikan impak yang besar terhadap seluruh organisasi tersebut. Jadi berbalik kepada kemahiran asas kaunseling di tempat kerja ini. Jadi apakah sebenarnya peranan IPA dalam memberikan dan juga memperkenalkan mengenai dengan kemahiran ini? Alhamdulillah, setakat ini Institut Perkhidmatan Awam IPA telah menyediakan kursus. Peranan utamanya adalah menyediakan kursus dan telah menyediakan kursus berkaitan dengan asas kaunseling, asas kemahiran kaunseling di tempat kerja. Tujuannya adalah untuk melengkapkan perkhidmatan awam kita dengan kemahiran asas kaunseling bagi mewujudkan budaya telinga prihatin ini agar sama-sama membantu warga kerja di jabatan masing-masing. Dalam masa yang sama, Institut Perkhidmatan Awam juga menyediakan kursus-kursus yang berkaitan dengan motivasi untuk sama-sama meningkatkan motivasi kerja perkhidmatan awam kita, seperti kursus menangani perubahan, meraih jalan kejayaan, kerja berpasukan. InsyaAllah dari masa ke semasa IPA akan meneliti keperluan kursus bagi perkhidmatan awam kita untuk sama-sama kita menjaga bukan sekadar melengkapkan ilmu dan kemahiran tapi juga mempersiapkan emosi dan mental perkhidmatan awam kita. Jadi itulah antara peranan-peranan dalam memperkenalkan mengenai dengan kemahiran asas di dalam kaunseling ini bagi penjawat-penjawat awam menurut dari perspektif IPA sendiri. Betul. Untuk menutup sesi wawancara kita hari ini, Puan, mungkin soalan untuk penutup ini kami boleh tanyakan kepada pihak kita, apakah sebenarnya nasihat ataupun saranan mungkin yang boleh dikongsikan mengenai dengan kaunseling di tempat kerja? Silakan, Puan. Okey, baiklah. Saya bagi pihak Institut Perkhidmatan Awam menyarankan kita sama-sama di warga perkhidmatan awam ini sebagai satu keluarga yang besar. Peranan kita sangat besar membawa kejayaan negara ini. Jadi persekitaran yang positif itu sangat penting. Jadi saranan saya sama-sama kita ni budayakan bantu-membantu antara satu sama lain. Tidak kira pangkat, tidak kira usia, tidak kira latar belakang.
Jadi apabila kita membantu surrounding kita ataupun persekitaran kita menjadi lebih positif dan kita ni sentiasa bersedia untuk menjadi part of solution dalam tempat kerja kita. Saranan saya juga yang kedua adalah untuk sentiasa mempraktikkan etika yang baik. Yang tadi telah dikongsikan, etika menjaga kerahsiaan. Apabila kita diamanahkan dengan sesuatu, kita laksanakan dengan baik. Jadi dalam kita ni membantu warga yang lain ataupun rakan sekerja kita, sentiasa kita jaga etika dan yang terakhir membentuk fikiran positif. Jangan ada berfikiran hal saya, hal kita. Tapi sama-sama kita bantu. Sama-sama kita angkat jabatan kita, organisasi kita dan kemajuan negara kita. Dengan adanya sihat mental, sihat fizikal, sihat emosi, rohani dan jasmani, insya-Allah kita ni dapat sama-sama membantu negara kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih efisien dan menjadi lebih sehat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita ni harapkan bersama dan sebenarnya memang menaikkan juga semangat Ketani ya sebagai seorang bukan sahaja penjawat awam tetapi sebagai seorang individu untuk sama-sama membantu mereka sekeliling Ketani supaya Ketani dapat sama-sama merealisasikan matlamat Ketani yang Ketani kongsikan bersama. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Puan Siti Suriah binti Haji Abdul Kadir, seorang pegawai latihan dari Institut Perkhidmatan Awam atas perkongsian dalam sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.